Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi semua, insya-Allah kelas kita pada malam ini akan dimulakan sebentar lagi. Kita berikan seminit dua untuk sahabat-sahabat kita di luar sana dapat bersama-sama join kelas kita pada malam ini. Okey, kita bagi seminit dua, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian, pada malam ini kita akan berbicara sedikit sebanyak tentang isu yang terjadi kebelakangan ini. Tapi sebenarnya bukan kebelakangan ini sahaja, tetapi telah berlaku sejak 2 menjak, yang mana kita tengok kebelakangan ini semakin ramai golongan transgender ataupun apa yang kita sebut sebagai mukhannath, iaitu lelaki yang berketerampilan wanita, berpakaian wanita, bergelik-gelik ataupun bergerak lenggak, yang mana kebelakangan ini ramai yang semakin menonjolkan diri, berleluasa di khalayak ramai. And kita boleh dapati di akaun-akaun media sosial mereka banyak sebenarnya, dan mereka ini juga mempunyai ataupun memiliki bilangan followers yang ramai juga. Sama ada yang followers tu yang suka ataupun yang tak suka, tetapi mereka ini telah berani untuk nak menunjukkan sikap mukhannath mereka itu, sikap ketransgenderan mereka itu, dan ada yang sampai tak segan silu untuk nak tampilkan mereka ini ada teman lelaki, dan juga menampilkan penampilan keperempuanan, sampaikan lebih over daripada wanita pun. Dan kita tengok melalui medium dunia selebriti, media sosial, mereka ini sangat mudah dikenali oleh masyarakat, yang tak kurang ramai juga yang menyokong mereka ataupun menyokong tindak tanduk mereka atas alasan human right. Itu apa yang kita tengok terjadi ni sekarang lah. Tapi apa yang kita nak bincangkan pada malam ini bukanlah untuk nak kita kata kita nak memandang serong ataupun kita nak mendiskriminasikan golongan ini. Kita kalau dulu kita tengok beberapa pihak juga yang cuba untuk nak mendekati, nak berusaha untuk nak bawa mereka lebih hampir kepada agama. Kita sangat hargailah usaha-usaha ini. Dan kita tak nafikan, bukanlah kata mereka ni jahat. Dan daripada kalangan mereka ni orang yang baik hati.
yang lembut, yang mudah didekati. Cuma Allah uji mereka. Allah uji mereka dengan konflik dalaman yang memerlukan kepada bantuan dan juga kita kata terapi yang berpanjangan. Cuma menyedihkan juga apabila ada daripada kalangan mereka yang berusaha untuk nak berubah. Ada yang nak berusaha berubah secara berperingkat. Walaupun kita tahu bukan mudah, tetapi ada juga daripada netizen yang bertindak untuk nak mencemooh, merendah-rendahkan mereka dan menyindir-nyindir, provoke. Dan mereka ini pula jenis yang layan apa yang netizen cakap ni semua. Dan akhirnya mereka ni tak kurang juga yang kembali semula ke medan ujian mereka tersebut. Dan perlu diingat, mereka juga adalah manusia yang menghadapi ataupun menghidap kecamuk perasaan, penyakit lah kita kata. Dan mereka ini memerlukan kepada bimbingan berhikmah supaya mereka boleh kembali kepada agama fitrah. Ini tak bermakna kita kata golongan transgender ini kena diterima ataupun boleh diterima dalam masyarakat, sebab jelas dia bertentangan dengan syariat Islam. Kita tak boleh kata kita nak terima mereka, nak mendekati mereka, kita pun iktiraf golongan ini. Kita tak boleh kata iktiraf. Melayan mereka ataupun menyantuni mereka sebagai manusia itu berbeza. Berbeza dengan kita nak kata penerimaan terhadap golongan ini. Dan ini berjelas bertentangan dengan agama kita. Nabi SAW pun pernah sebut dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan lelaki yang menyerupai golongan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi yang membimbangkan ialah apabila sikap ataupun perilaku mereka ini semakin diambil remeh oleh masyarakat Islam yang seakan menyokong maksiat ini dizahirkan. Kalau kita baca komen-komen, tak kurang juga yang menyokong mereka ini, yang menyokong tak kamu nak jadi perempuan, jadi je lah, pedulilah. Dan sampailah menyebabkan mereka ni dah tak kekok ataupun bersalah bila di-viralkan media-media sosial. Sebagai umat Islam, kita seharusnya membantu untuk nak merawat dan tutup penyakit ni, bukan membantu untuk nak menyebarluaskan jangkitan penyakit ini kepada masyarakat. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi mukhannathin qad khaddaba yadayhi wa rijlayhi bil hinna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqila ya Rasulullah, fa'amara bihi fanufiya ila an-naqi'. Dulu pernah ada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dihadapkan ada orang membawa seorang lelaki yang menyerupai wanita, dan lelaki itu dia mewarnakan tangan dan kaki dengan inai lah, maksudnya dia macam. Dan Nabi pun pelik, Nabi kata apa hal dia ni? Dan sahabat Nabi pun jawab, ya Rasulullah, dia ni lelaki tapi dia ni suka berpenampilan wanita. Maka Nabi SAW pun perintahkan supaya lelaki di daerah An-Naqi'. Hadis riwayat Abi Daud. Dan ada beberapa hadis lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak tegas dengan memerintahkan para sahabat mengusir mereka daripada rumah. Akhrijuhum min buyutikum. Nabi kata, usirlah mereka daripada rumah-rumah kalian. Hadis riwayat Bukhari. Tapi hadis-hadis itu bukanlah satu diskriminasi buat golongan transgender ini, bahkan ia merupakan simbolik penyakit al-mutasyabbih ini, penyakit orang yang nak menyerupai jantina yang berlainan ni. Sangat bahaya dan kena kita cegah dan rawat dengan segera, sebab dia boleh membawa ke arah maksiat yang lebih besar.
seperti keruntuhan agama, kerosakan masyarakat, pergaulan bebas, perkahwinan sejenis, penuluran sodomi, lesbian dan pelbagai bala lagi sebenarnya. Jadi Nabi pemimpin yang melihat daripada aspek maslahat dikala agama gagah, masih agama Islam masih kuat, umatnya masih lagi penuh dengan iman, maka Nabi SAW memilih pendekatan yang tegas untuk nak memberikan kesedaran dan macam tu juga demi menyampaikan mesej kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa hal tersebut jangan diambil mudah dan mesti kena basmi dengan serius. Macam mana yang terjadi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau imamkan salat jenazah hutangnya. Dan sebagaimana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot beberapa sahabat radhiyallahu anhum yang tidak menyertai jihad peperangan. Nabi pilih pendekatan yang tegas untuk nak menyampaikan mesej supaya mereka jangan ambil mudah dan perlu untuk dibenteras penyakit-penyakit seperti itu. Dan sudah tentu pada zaman ini dikala umat Islam semakin goyah, umat Islam semakin rapuh imannya, kejahilan berleluasa, mesti kita kena ada pendekatan yang bijaksana untuk nak kita laksanakan sebagai rawatan, dakwah dan rahmat buat mereka. Tapi bukan bermakna maksiat ini kita kena toleransi. Maksiat ini boleh kita terima canangkan. Sedangkan seburuk-buruk manusia ialah mereka yang mengingkari Allah dan Rasulnya lalu menzahirkan ataupun mengwar-warkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afatun illa al-mujahirin. Setiap umat aku berhak diampunkan melainkan mereka yang mempamerkan terang-terangan dosa mereka. Dalam ayat itu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita sebagai masyarakat sebenarnya cubalah untuk nak membantu mereka semula kembali ke pangkal jalan tanpa kutukan, tanpa cemuhan, melainkan sekiranya mereka ini terkeluar daripada batasan agama, mereka ini sengaja untuk nak melakukan provokasi, ketika itu perlu teguran yang lebih keras supaya mereka ini sedar. Dan of course buat mereka yang diuji di luar sana, jangan kita berputus asa dengan rahmat dan hidayah Allah. Kuatkan diri kita untuk terus berjuang meluruskan diri. Baik, sebelum itu apa yang kita nak cakap pada hari ini iaitu berkaitan dengan mukhannath. Bukannya kita nak cerita tentang khuntha. Tahu tak apa beza antara khuntha dan juga mukhannath? Beza. Khuntha ni dia memang kita boleh katakan sebagai satu bentuk kecacatan, ya. Dia bukan satu ciptaan ataupun manusia yang sempurna biasa, maksudnya lelaki dan wanita, tetapi mereka ini mempunyai dua kemaluan biasanya. Dia ada kemaluan lelaki, ada kemaluan perempuan. So ada juga orang yang tak ada memiliki kemaluan pun, tetapi dia sekadar ada bang sahaja, dia tak nampak ada kemaluan masing-masing. So mereka ini khunsa ni sebenarnya bukan golongan yang sempurna. Okay. And kalau kita tengok kitab-kitab fiqah pada zaman dulu, kitab fiqah dulu dia ada sebutkan dua jenis khunsa. Satu khunsa yang muskil, iaitu someone yang kita tengok tak jelas, yang memang problem. Kita tak tahu nak tentukan sama ada dia ni lelaki ataupun wanita. Taklah dapat satu tanda-tanda yang jelas nak decide dia ni sebagai lelaki ataupun wanita, ataupun more to khunsa muskil. Bila tengok kemaluan dia ada dua yang lelaki pun ada, yang macam perempuan pun ada, dan tak dapat nak dipastikan keadaannya sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Muskil, this is yang problem. Yang khunsa ghairu muskil, yang mana ada jelas tanda-tanda sama ada dia lelaki ataupun perempuan. So daripada situ dapat decide dia should be ataupun dia
ke arah lelaki more ataupun perempuan more. Dan yang jenis ni kita tak katakan sebagai khunsa yang muskil sebab dia merupakan lelaki ataupun perempuan. So dia jelas dia boleh lelaki ataupun perempuan. Cuma maybe pada masa yang sama mereka ada beberapa bentuk kecacatan ataupun yang luar biasa sikit. Ada mungkin anggota lebih. So hukum dia berbeza sebab dia akan sama ada dia lelaki ataupun wanita, dia akan melibatkan daripada sudut pembahagian harta pusaka dan selainnya itu akan berdasarkan kepada keputusan yang telah diputuskan. And macam mana kita nak tahu sama ada ini selingan, macam mana kita nak tahu sama ada dia khunsa ataupun tidak. Okey, dululah para fuqaha ni dia ialah kalau kita tengok kitab-kitab fuqaha dulu, dia mungkin berbeza sikit kaedah dia berdasarkan kepada teknologi yang digunakan pada masa tersebut. Kita akan dapati misal kata fuqaha dulu ni dia akan tengok contohnya daripada sudut luaran. Tengok contohnya pertumbuhan bulu dekat mana, ada misai ke, ada janggut ke, macam mana suara dia. Kalaulah dia ada ciri-ciri yang seperti lelaki, suara dia garau, nampak ada misai, ada tumbuh janggut, mungkin lain-lain lah bentuknya, maka dia boleh diklasifikasikan sebagai lelaki. Contohnya dulu pun para fuqaha pun dia ada beberapa cara juga untuk nak mengenal pasti jantina khunsa ni. Antaranya dia akan tengok kecenderungan perasaan. Dia ni more suka pada lelaki ke, dia ni berakhir pada perempuan ke, dia akan tengok. Itu antara cara lah, tapi dia perlukan kepada penelitian yang lebih luas. And ada juga yang tengok daripada sudut macam mana dia kencing. Kalau dia kencing melalui saluran zakar lelaki sahaja, maka dia kira lelaki. Kalau dia kencing daripada saluran perempuan, maka dia akan dianggap sebagai perempuan. Dia akan teliti juga daripada sudut tu. Dan dia akan tengok juga kalaulah dia memang ada mengeluarkan contohnya air mani, jadi dan dia keluar daripada zakar, maka dia boleh dihukum sebagai lelaki. Tapi kalau dia memiliki darah haid, di kitaran haid, maka dia boleh dikategorikan more ke arah wanita. Ada juga tengok daripada sudut anak. Dia boleh melahirkan anak ataupun dia tak boleh melahirkan anak. Dia datang haid pada waktu ataupun tidak datang haid pada waktu. Sifat-sifat ni boleh tengok. Sifat laki, sifat wanita ni berbeza. Ada boleh tengok. Ada lelaki ni sometimes dia ni lasak sikit, dia ada karakter yang keras sikit, boleh tengok lah contoh macam tu. And cuma zaman sekarang ni dia boleh pergi lebih lagi untuk nak bukan sekadar menentukan daripada sudut luaran, tetapi dia akan check daripada sudut hormonnya, daripada sudut kromosomnya. Dia tengok luar dan dia juga tengok dalam. Sebab pernah kami dalam kuasa fatwa Perlis ada membincangkan satu kes yang agak berat, yang susah lah untuk nak kita pun nak check ataupun nak kaji, nak tentukan keputusan tentang seorang lelaki yang dia ni tak tahu dia ni perempuan ataupun lelaki, tetapi dia dah dibesarkan sebagai lelaki dan dia telah memilih jalan hidup sebagai lelaki. Kalau tengok daripada segi fizikal dia mungkin badan dia agak pelam-pelam sikit. Jadi nak kata nampak macam lelaki lebih, mungkin nak nampak macam perempuan pun tak berapa nampak lah. Sebab kita tanya jugalah macam buah dada ke dan sebagainya. But sebab kan dia agak gempal, so benda tu macam tak begitu jelas. Daripada sudut wajah dia kata macam ada sikit-sikit kumis-kumis, sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit kumis.
Dan dia pakaikan plekat, dia pakai kopiah macam biasa, hidup macam biasa. Tetapi pada usianya lebih daripada 30 tahun, tiba-tiba dia kata dia ni jadi dia pergi ke hospital check, hospital bagi antibiotik, ingat dia kencing kotor kan. Tapi dia kata bulan depan benda tu berulang balik. Dan doktor suggest untuk dia check further, dan dia buat pun satu check yang macam tak mungkin MRI ke something like that, tapi melibatkan scanning. Masa tu baru doktor macam perasan ada keanehan, sebab bila check dia punya daripada bawah tu memang nampak macam problem, menghusar lah maksudnya, sebab dia macam ada dua kemaluan. Nak kata dia ada zakar, tapi macam consider very small. Nak kata ada faraj, dia macam belah bawah sangat. Dia macam tertutup sikit, tak berapa nampak. Tetapi bila tengok daripada sudut dalaman, organ dalaman, baru nampak dia ni macam, dia orang perasan dia tak ada testis, tapi dia ada ovari. Dari luar tak nampak. Tu bila scan dalam. Of course kalau kita buka kitab fuqaha dulu, kita tak nampak lah benda-benda ni. So bila suggest tengok buat periksa kromosom ataupun hormon, memang dia menjurus ke arah perempuan. So masalahnya kromosomnya, hormonnya perempuan, organ dalamannya perempuan, luarannya sahaja yang problem, luarannya sahaja yang muskil. Tetapi yang anehnya, sebelum ni tetapi setelah usianya 30, pertengahan 30 lebih ni, barulah haid dia datang. Jadi dia pun tak tahu tu haid. Sebab tu dia ingat tu kencing darah je. Yang lebih aneh lagi, dia dah berkahwin hampir ataupun lebih kurang 10 tahun lama dengan isteri. Dah ada isteri, tapi dia tak ada anak. Itu makin jadi kompleks. Mak dan ayah dia besarkan ni macam lelaki, tapi of course mak dan ayah dia mungkin tahu, tapi mak ayah dia tak cakap apa kot. Dan sekarang ni dah jadi satu problem. Sebab bayangkan macam mana kita nak putuskan. Dia dah hidup, dia dah bekerja, dan dikenali lelaki, family semua anggap dia sebagai lelaki, dan dia selesa memilih lelaki. Tetapi daripada sudut tanda, daripada sudut sains, dia adalah wanita, more ke arah wanita. Tapi isteri dia boleh terima. Isteri dia nak. Itu pun itu kami jadi aneh. Kalau kita nak kata dia sebagai wanita, kita dah tak boleh paksa dia. Sebab dia daripada kecil memang seluar baju, pergaulan ni semua macam lelaki. Dia memang macam lelaki. Orang pun tak perasan dia lelaki. Dia more tu wanita. Dia sendiri kata dia pilih, dia nak jadi lelaki. Sebab itu dia dah biasa dah. Kalau kita decide dia untuk dia kena pilih jalan perempuan, macam mana dia nak tukar hidup dia? Macam mana dia nak hadapi kaum keluarga, nak hadapi sahabat-sahabat, orang-orang yang dia kenal, dan dia bukan orang yang biasa-biasa, dia orang yang ada juga kedudukan. Dan macam mana kita nak buat keputusan tentang itu? Fatwa tak boleh hanya ikut kitab, macam semata-mata kita terikat dengan apa yang dia hidup dia terus jadi perempuan. It's not that simple, it's not that easy. So dia akan melibatkan implikasi, maslahah, mafsadah yang pelbagai. Dia tak akan boleh nak ubah. Dah 30
lelaki. You cannot change. Jadi macam mana kita nak buat keputusan? Tapi definitely dia adalah muskil. Mulaannya muskil. Tetapi bila telah ditentukan, of course, kromosom mana boleh nak tipu kan? Dia lelaki atau perempuan. Hormon pun boleh detect. Jadi itulah kita dah hilang muskilnya. Tetapi bila kita dah hilang, dia jadi muskil pula dia punya life afterwards. Kita tak boleh hanya memikirkan keputusan semata-mata, tapi kita kena fikirkan implikasi. Jadi kami tak buat keputusan. Itu tak tahu kita, memang sangat muskil. Memang sangat muskil. Mungkin perlukan kepada pertemuan, mungkin perlukan kepada penyiasatan kan, atas dasar apa yang kami tengok masa tu, is very hard untuk nak tentukan. So itu antara kes-kes khunsa lah yang melibatkan khunsa. Tapi kita tak maulah untuk nak bercerita tentang sebab khunsa ni memang someone yang memang ada penyakit lah. Tapi apa yang kita nak ni is kita nak cerita more tu orang-orang yang mukhannath, bukan khuntha. Ingat, mukhannath. Mukhannath ni ada yang berpenampilan dia lelaki sebenarnya, tetapi dia nak jadi perempuan. Sebalik, especially kalau kita tengok dalam era sekarang, era global, dunia tanpa sempadan, kita tengok budaya luar ni terlalu mudah untuk nak meresap kehidupan kita. Kita boleh tengok macam-macam orang ikut-ikut dengan budaya luar. Teknologi yang ada, mereka cuba menormalisasikan banyak perkara, menormalisasikan maksiat, sampai nanti satu saat kita akan tengok biasa benda ni. Kita tak patut kacau, kita tak patut ingkar kemungkaran ini. Masa dulu saya pergi di Melbourne. Di Melbourne tu pernah orang di Melbourne ni, kerajaan dia cuba mengiktirafkan LGBT ni. Sampai kan anak-anak orang Islam kat sana, kalau kita macam tegur, bila kita condemn sikit, kita kritik sikit golongan LGBT ni, diorang sampai kata diorang ni baik je. Macam seolah-olah macam let them be. Jangan kacau lah. Diorang pun manusia juga. So akibatnya mereka nampak benda tu biasa. Ini apa agenda luar yang mereka cuba bawa, ialah untuk nak menormalisasikan maksiat-maksiat sebegini. Sampai satu tahap masyarakat tak apalah, itu pilihan dia. Macam tu lah dia dah dilahirkan. Dah dia suka, dah laki suka sama laki. Nak buat macam mana? Bagi je lah. Mereka tak ada unsur untuk nak merawat, tapi mereka membiarkan penyakit tersebut semakin menular. Sampailah ke tahap kita tengok banyak daripada negara-negara kufar, negara-negara barat yang dah mula membenarkan perkahwinan sejenis antara sesama jantina. Dan kalau kita, saya suka tengok diskusi-diskusi di London Street, Speaker Corner, dan tengok kan kalau diskusi antara orang-orang sebegini, orang gay ni, bila ditanya why Islam discriminate golongan macam kami ni, mereka tak ada reason, tetapi mereka just menghormati, mereka just ikut saja. Itu kebebasan orang tu nak pilih jalan hidup begitu. We should allow them, we should accept them. Tetapi mereka ini tak ada guide. Tak ada guide. Sebab bila mereka tengok baik, dia kata baik. Bila benda tu nampak jahat, mereka condemn pakaian orang Islam dan tak boleh nak hormati orang Islam punya kepercayaan dan amalan agama. Tetapi tang mereka, dia suruh kita hormat dan pilih. Dan bila kita tanya kepada mereka ini,
Adakah mereka merasakan bahawa suka sama suka antara jantina ni secara seksual ni, adakah dia merupakan satu penyakit? Dia kata tak, you cannot say that. Tetapi kalau kita tanya balik kepada dia, apa pandangan kamu tentang incest, tentang sumbang mahram, abang, adik, ibu, anak, ayah dan sebagainya, dia boleh kata benda ini tidak bermoral dan tak boleh diamalkan. But when kita tanya balik kepada mereka ini, kenapa mereka membezakan? Macam mana kamu tahu the morality yang gay ni boleh ataupun lesbian ni boleh, tetapi morality hubungan incest sumbang mahram ini tak boleh? Atas rasa apa? Dia orang tak boleh nak jawab. Bagi dia itu atas kepala rasa macam tak sesuai. Dan kita kata, if you come to the country yang allow hubungan ini, jenis, you willing to accept that? Dia pun je. Kalau kita kata, kalau kamu datang ke satu country yang mana dia mengizinkan perkahwinan antara orang dewasa dan kanak-kanak, adakah mereka boleh menerima? Dia kata this is pedophilia. Oh, jadi kita kata mana atas rule apa yang tiba-tiba kamu cakap ni boleh, yang kamu boleh, yang ni tak boleh? Tak ada. Sebab tu kita cakap benda-benda berkaitan dengan morality, tentang akhlak, manusia ini akan berselisih. Ini akan kata ni okey, ini akan kata ni tak okey. Sebab tu kita kena ada marja', kita kena ada reference yang mana kita akan kembali kepada pencipta kepada seluruh alam semesta, pencipta kepada segala makhluk yang lebih tahu apa yang baik bagi kita, apa yang tak baik bagi kita. Sudah tentu kita kena rujuk pada kalamullah Rabbul Alamin. Maka kita perlukan kepada agama untuk nak memisahkan antara kecenderungan peribadi dan apa yang sepatutnya sebagai seorang manusia jaga ataupun pelihara. Jadi orang yang beriman, dia akan dapat menilai budaya apa yang boleh diikuti sesuai dengan syariat Islam. Tapi bagi orang yang tak cukup ilmu agama dan lemah imannya, budaya-budaya songsang macam ni akan jadi ikutan, sehingga akan merosakkan umat Islam, khususnya remaja. Sampai hari ini kalau kita tengok, bukan sikit lagi lah remaja, perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan. Tersebarnya fahaman, iaitu fahaman yang tidak menyediakan pemisah antara lelaki dan perempuan. Dan ada pula kita tengok pada hari ini, dan ada pula lelaki yang sudah mula pakai macam perempuan, berlakon macam perempuan. Banyak kita orang tengok, sama ada berlakon tu main-main ke apa. Kita ambil mudah soal ni. Ada yang sampai lelaki tu ditransform, suntik silikon, sanggup belanja besar-besar. Ada. Tapi kalau kita masuk dalam golongan tu, kita akan dapati benda ini sebenarnya bukan lagi benda-benda yang terpencil, tapi dia sudah menjadi satu barah yang kita perlu untuk nak. So hukum syarak, kalaulah hukum syarak ini diukur dengan nilai liberal ataupun hak asasi ala barat, dan apabila hukum syarak boleh dicabar atas alasan ia tidak munasabah, termasuk yang bukan Islam, maka hukum syarak akan sentiasa terdedah kepada kemungkinan diisytiharkan sebagai sesuatu yang tidak sah. Sebab tu pada hari ini kita tengok mereka sudah berani mencabar, sebab kita tak ada penguasaan yang kuat. Dan kalau kita nak implement, kita nak ketepikan fahaman-fahaman seperti LGBT ni, dunia akan menekan kita. Akan ada suara yang kuat untuk nak iktiraf, sampaikan akhirnya kita terpaksa tunduk kepada mereka.
Sedangkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata, la tattabi'unna sanana man qablakum man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Kalian umat ini akan ikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan, sampai kalau mereka ini masuk di dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan follow. Siapa itu? Sahabat tanya, adakah Yahudi dan Kristian ya Rasulullah? Nabi kata, faman, siapa lagi? Nabi bagi perumpamaan dengan lubang biawak. Lubang biawak ni, sebab antara uniknya perbandingan ni, because of biawak pun usia dia lebih kurang 60 hingga 70 tahun, macam manusia juga. Biawak ni bila dibuat lubang kat bawah rumah tu, gelap, dan dia adalah buat lorong-lorong lagi untuk nak melarikan diri. Kita pun akan follow. Macam tu lah. Ini yang kita semua kadang-kadang kita tidak perhatikan. Kita sampaikan kita ikut jejak langkah mereka, lifestyle-nya. Mereka cuba nak createkan the lifestyle. The lifestyle seolah-olah orang Islam ni akan merasakan kehidupan mereka tidak sempurna selagi kita tidak ikut lifestyle ada barat ni. Sampaikan nanti kita akan tengok tasyabuh ataupun menyerupai orang yang laki menyerupai wanita ni macam cool. Apa contoh dia? Artis K-pop lah. Kita tengok artis K-pop. Kalau kita tengok macam Aquaman tu kan, nampaklah gagah sikit. Nampak apa nama Thor dan cerita Marvel tu okey lah, nampaklah gagah sikit. Tapi kita tengok budaya Korea yang cuba nak dibawa K-pop. Laki dia dah macam perempuan. Susuk tubuh pun kurih macam perempuan. Tak ada nampak maskulin, nampak feminin. Pakai lipstick, buat pembedahan muka, nampak feminin, nak bagi nampak comel. Kadang-kadang gerak pun dah macam perempuan saja. Dan budaya itu telah tersebar, merebak di kalangan anak-anak kita, di kalangan masyarakat seluruh dunia. Dan kita nampak itu cool. Kita akan nampak, oh, that's itulah. Macam kalau lelaki yang maskulin ni akan tengok, mak ini bukan lelaki ni, aku tampar sikit kan. Rasa macam nak tampar je tengok. Tak gagal langsung. Tapi itu yang cuba satu pemikiran yang cuba. Apakah hal lelaki tiba-tiba nak pakai lipstick tebal-tebal, tiba-tiba nak buat muka makeup macam perempuannya, tak jauh beza pun. Dan makin lama masyarakat akan tengok isu tasyabuh ini ringan. Dia akan ikut pemakaian. Laki akan cuba macam perempuan, perempuan akan cuba pakai macam lelaki. Perhiasan pun lebih kurang sama. Gaya lenggok percakapan, suara pun nak kepit-kepit. Gaya berjalan, gerak badan, sampai at the end akan mengubah bentuk fizikal badan. Dan ini semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, haram. Salah satu daripada dosa besar yang telah sabit daripada nas-nas syar'i, bahawa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukannya. Nabi SAW laknat al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Melaknat golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Dua-dua ni dilaknat, golongan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok, ada antara anak-anak kita, yang ini penting sebab ibu bapa yang corakkan anak-anak. Jangan sampai anak-anak ni kata aku dah dilahirkan macam ni. Kalau dia normal, kita tengok daripada segi fizikal dia normal, dia bukan khunsa. Ni saya tak cakap tentang khunsa, ni cakap tentang memang dia completely physical as lelaki, tiba-tiba dia nak jadi perempuan. Nampak aja benda-benda ni
kita kena tegur daripada awal. Kita kena nasihat, kita kena bentuk. Jangan dilayankan. Kadang-kadang salah ibu bapa sendiri. Dah kalau kata adik-beradik itu ramai perempuan, tiba-tiba seorang lelaki dah diikut, dah familiar dengan kakak-kakak dia punya tabiat, dia pun dah selesa macam tu, dia suka jadi macam tu. Dia pun boleh terikut. Sebab tu kita tengok dia jadi cakap dia macam lembut-lembut sikit kan. Tapi dia mungkin bukan gay. Tapi naluri itu boleh masuk pada dia bila dia telah menduniakan hidup dia ni sebagai wanita dalam kelompok wanita. Dia boleh terikut ke arah fitrah itu, bukan ke arah kecenderungan itu. Yang ni kita kena perhatikan masa kita nak didik anak-anak. Betul, anak kita didik mereka rough sikit, biar dia rough sikit. Anak perempuan ni tak apalah sikit. Anak lelaki ni kita kena latih dia, biar dia macam apa nama orang Dagestan, geng-geng Habib ni kan. Depa ni kalau anak lelaki ni depa memang suruh gaduh je. Dia nak bagi jadi kuat. Kalau jumpa bawa family kawan ni di rumah kawan dia, dia akan provoke supaya anak dia duduk gaduh. So dia enjoy tengok anak-anak dia bergusti. Anak lelaki lah. Bila anak tu dah di trap sebagai lelaki, dia akan hidup sebagai lelaki. Tapi kalaulah dia train sebagai wanita, dan bila kita tengok anak-anak tu dah mula pelik, ada ibu bapa juga yang suka-suka pakai ke anak lelaki dengan tudung lah, make up kan anak dia. So anak dia jadi enjoy, dia suka, lama-lama dia akan terikut-ikut. Itu dah jadi punca penyakit yang kita tidak cuba untuk nak rawat. Kerana nak rawat daripada dia dah besar. Bila dia dah besar, masalahnya ibu bapa ni dia tak mau jalankan elemen of inkarul munkar, nasihat. Tak, biarlah dia, pandailah dia. Itulah, itu yang terjadi. Dan kemudian kita kena educate, bagi ilmu. Itu sangat penting. Tapi kita jarang kan, parent-parent ni dengan anak-anak ni, kita tak berapa nak terapkan ilmu agama. Kita je yang sibuk ikut kuliah, kita je yang sibuk duk belajar sana sini. Anak kita lantar pergi belajar lah, pergi ambil SPM tu, PSR, PT3 lah apa tu. Kita tak concern mereka ini pasal nilai tauhid, nilai agama, untuk nak mempentingkan keimanan mereka. Kita tak titik berat. Itu masalah. Itu penyakit dalam keluarga yang akhirnya berjangkit menjadi penyakit dalam. Ikan kita kena ingat, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tak ada satu pun anak yang dilahirkan melainkan atas fitrah yang memang boleh ikut Islam punya. Tetapi Nabi kata ibu bapa lah yang mencorakkan, sama ada dia jadi ni ke, jadi itu ke, ibu bapa. Jadi, kalau kita anak perempuan ni train, dia jadi macam anak perempuan. Anak lelaki kita train, dia macam anak lelaki. Biarpun kalau kata dia tunggal, dia seorang je lelaki dalam adik-beradik tu, train dia macam lelaki. Jangan bagi dia pergi duk main batu seremban ke, duk main apa, main make-up. Itu jangan. Sebab itu nanti dia boleh menyebabkan dia selesa, dia akan more untuk nak menjadi seperti perempuan. Bukan kata salah nak main batu seremban tu, tapi dia dah jadi sinonim kan dengan permainan perempuan. So macam kata tak salah pun nak pakai pink, lelaki nak pakai pink, apa salahnya? Tetapi dah jadi tradisinya ataupun secara budaya sudah si perempuan ni memang suka pink, dah macam tu dah. Jadi kalau lelaki tu kita biasa dengan pink ni, lama-lama kita khawatir dia ke arah tu. Dia ke arah tu. Bukanlah salah. Kalau dia tak ada apa, dia normal, tak apalah. Kalau dia kata tak tahu lah, saya memang suka kereta pink. Tapi jarang lah ada lelaki suka yang tu. Jadi ini yang perlu kita tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah semua. Cuma apa yang saya nak pesan kat sini adalah, apa tadi? Tengok, dah lupa dah.
Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang saya nak pesan juga, satu, kepada orang-orang yang, nasihat saya kepada orang yang ada penyakit ini. Ini semua adalah satu penyakit yang mana anda semua telah diuji dengan penyakit ataupun ujian tersebut. Jangan kita salahkan Allah. Jangan kita kata kita dah diciptakan begini sampai kita tak mau mengubah. Dia sama condition macam ada orang yang fakir, orang yang miskin. Kalaulah dia kata Allah dah ciptakan aku miskin macam ni, daripada aku lahir, daripada aku kecil dulu aku miskin, kita tak nak usaha untuk nak berubah, maka sampai bila kita akan hidup di dalam perangkap kemiskinan? Sama juga dengan orang macam transgender ni, ingat, bukan Hunza, yang mana mereka ini juga diuji. Naluri mereka itu, fizikal mereka mungkin sebaliknya, tapi naluri mereka itu sudah seperti berlawanan dengan fitrah. Itu kita perlu ubah. Kita kena berjuang. Kita perlu struggle untuk nak tarik balik dia ke pangkal jalan. Jangan biarkan dia, tak apalah Allah dah ciptakan aku macam ni. Sampai bila kita akan terperangkap di dalam musibah. Dan lagi kuat kecenderungan kita itu, kita kena berusaha lagi kuat. Orang yang lagi miskin, dia lagi kena usaha lagi kuat. Ada banyak jalan kat luar sana. Kita cuma perlu sama ada kita nak ataupun tak nak sahaja. Untuk nak mencari bimbingan, untuk nak mencari jalan dekat luar sana, insya-Allah ada. Tapi kena kuat. Sebab ujian untuk nak berubah bukan senang. Syaitan akan cuba gagalkan. Bila kita nak berubah, janganlah, tak payahlah nak pergi berubah tu pergi papa dekat media sosialnya, dah buat ini. Sebab kita nak berubah ni bukan untuk orang. Kita nak berubah untuk diri kita, berubah kerana Allah. Itu yang jadi masalahnya. Bila kena kecam, bila kena condemn, maka hati. Sebab hati lembut kan, hati tisu. Kalau ni hati perempuan, so bila kena tu jadi sensitif, jadi tersentak, pun jadi nak rebel, maka kembali balik ke lembah maksiat tersebut. Tindakan yang kurang bijak, because untuk orang cakap ke, you nak berubah ni untuk you berubah ni kerana Allah, kerana keredaan Allah. But when you do it for people, tu masalah. You ikut manusia. Manusia puji, okay. Manusia keji, pergi ke sana pula. Itu big problem. Dan as masyarakat, kita kena jaga juga. Maksudnya kita kena bantu mereka ini untuk kembali ke pangkal jalan. Saya hari tu masa pergi dengan mission Global Ihsan tu, kita pergi untuk nak bantu orang dekat lorong Haji Taib tu, adalah jumpalah golongan-golongan macam ni kan. Dan insya-Allah kami cuba untuk nak kembali semula. Dan saya memang minta lah, kalau boleh ada satu session yang mana saya sendiri nak berbual dengan mereka. Saya nak mendengar luahan kemusykilan mereka dan nak cuba untuk nak sarankan apa solusi-solusi. At least kita nak biar mereka ada niat, trigger untuk nak berubah. Kita nak bekalkan mereka dengan ilmu, nak bekalkan mereka dengan iman supaya dia boleh jadi penguat diri, kuat sikit, supaya jangan mudah goyah nanti. Itu je bekalan. Perlu kena ada ilmu, perlu kena ada iman. Kan persekitaran kawan-kawan kita, insya-Allah, and then try to istiqamah. But it's very hard. Everybody know it's very hard because you are fighting your naluri. You are fighting your character. It's not being easy. You live with it maybe for 10 or belasan tahun with it. You want to change. Nothing can be a penguat yang lebih baik daripada kita nak mengharapkan keredaan Allah Rabbul Alamin. Jangan kita lupa kita akan mati. Kita tak tahu bila kita akan mati. Satu hari nanti kita juga akan tua. Adakah kita nak hidup di dalam perangkap sedemikian selama-lamanya? No, we have to find a way. Find our way. Jangan biarkan, jangan salahkan takdir. Itu punca kita akan gagal. Jadi akhir kata,
kita sama-sama bermuhasabah insya-Allah, supaya kita dapat insya-Allah baiki dan benteras penyakit ini bersama-sama. Dan bagi mereka yang memiliki penyakit ini, kembali semula kepada fitrah, timba ilmu, kuatkan iman, buat kerana Allah, pedulikan apa orang nak kata. Yang penting between you and Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan sampai kerana kata-kata manusia atau kerana tak tahan dengan ujian kita nak meninggalkan agama Allah. Jangan sama sekali. Jangan kerana kita nak membela kecenderungan salah kita itu, tindakan kita itu, kita sanggup membelakangkan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Siapa yang berpaling murtad daripada agama Allah, mati dalam keadaan yang kafir, mereka itu akan terhapus segala amalan mereka. Jangan. Setiap manusia ni ada ujiannya. Jangan sesekali kita kufur kepada Allah Azza wa Jal kerana kita gagal untuk nak menghadapi ujian kita. Allah tidak akan menguji kita melainkan dengan sesuatu yang mampu untuk nak kita cari penyelesaiannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita baca ayat tu selalu kan, akhir daripada surah Al-Baqarah. Maksudnya kalau Allah uji kita dengan benda itu, Allah tahu we can overcome it. Cari jalan dia, insya-Allah, minta pertolongan kepada Allah. Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, mencari jalan, maka Allah pasti akan tunjukkan jalan kami. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.